Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga kepada ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, para alim ulama, asyuhada, dan orang-orang soleh, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pagi ni saya dapat datang ke masjid, tuan-tuan. Masjid tuan-tuan, nama masjid ni Masjid Incing Hulu kan. Yang datang ni tuan-tuan lah. Macam saya datang ke surau saya tak pergi surau lain. Dalam taman jarang kita pergi surau taman sebelah. Kecuali kita tak suka surau sendiri, kita pergi surau sebelah, macam tu. Tak suka surau sebelah, pergi surau sebelah lagi. Manusia ni macam-macam pemikiran, layan. Alhamdulillah, tuan-tuan sekalian, syarat untuk memberikan kuliah ni dah lain sikit. Selain mesti ada tauliah daripada MAIS dan berpegang kepada ahli sunnah wal jamaah. Kad tu mesti bawa ke mana-mana, tunjuk. Kalau ada orang tanya ada tauliah tak, ada, tunjuk, bagi tahu. Di Selangor ni kena ada tauliah, tak kira siapa dia, popular ke tak popular ke, kena ada tauliah MAIS. Yang kedua ni tambahan, pengusi surau bila dia mesej saya, ada yang telefon, Ustaz, soalan pertama saya, dah vaksin ke belum? Soalan pertama. Saya kata dah. 2 vaksin ke 1 vaksin? 2 dah. Saya ambil vaksin 30 Julai yang lepas. Sinovac ni sekejap saja jangka masanya, tak lama berbanding AZ. Kawan-kawan saya AZ ramai lagi yang tak dapat pergi surau sebab kena tunggu 2 dos. Panjang masa AZ ni. Bila dah kena cocok pula dos yang kedua, tunggu pula 14 hari. Lama AZ. Sinovac tak lama, sekejap saja. Tu syarat dia. Dan hari Jumaat lalu saya jaga pagar surau saya. Saya jaga pagar. Waktu tu saya tak ada bertugas khatib di mana-mana, jaga pagar. Datang polis 3 orang pantau surau Jumaat. Tanya saya, berapa orang kapasiti ni? 50 orang ke? Dia tanya. Bukan 50 orang lagi tuan, dah 250 dah untuk surau, 350 adalah masjid. Oh ya ke? Polis pun tak tahu. Semua datang tu, semua tunjuk kad masing-masing. Yang tua-tua, pakcik-pakcik, telefon tak ada. Kita minta kad. Cik, kad ada ke tidak? Ada. 2 dah. Tunjuk ni. Bawa masing-masing tu. Takut supaya tidak dibenarkan masuk. Bagus, tuan-tuan sekalian. Tunjuk. Yang ada, yang tak ada kad, pakai telefon. Tengok 2 vaksin ke tidak. Ketat sungguh nak masuk ni, tuan-tuan sekalian. Itu syarat dia. Alhamdulillah, semua patuh kepada arahan. Semua patuh, alhamdulillah patuh. Sehingga kan ada ada brother tu datang. Saya tanya dia, abang dah 2 dos belum? Saya 1 dos je, apa Ustaz? 1 dos tak boleh masuk. Tak boleh masuk ke? Tak boleh. Tu syarat dia. Tak boleh masuk. Tak apalah Ustaz, saya baliklah. Dia balik. Si baik dia tak marah. Bagus, tuan-tuan sekalian. Ada langsung tak bawa apa-apa. Tapi dia berjanji, Ustaz, saya dah 2 dos tak bawa apa-apa. Telefon saya tak ada, kad tak mana pergi. Betul pakcik dah 2 dos ni? Dah. Tolonglah Ustaz, masuk. Tuan-tuan sudah ketat betul nak masuk masjid tu sembahyang Jumaat ni sekarang. Bukan boleh main masuk je. Macam juga saya pergi Bagan Lalang minggu lepas, tuan-tuan sekalian. Saya 2 dos, isteri 2 dos, anak pertama 2 dos, anak kedua 1 dos. Yang kecil-kecil tak apalah sebab ikut kepada mak ayah.
datang pengat puasa seorang-seorang tanya. Saya kata dalam hidup saya pergi pantai, tak ada orang nak semak-semak dah. Seorang-seorang tanya, keluarkan emas sejahtera, keluarkan emas sejahtera, saya keluarkan tunjuk. Menggigil juga cari mana emas sejahtera tu sekalian. Tunjuk 2 dos cukup 14 hari. Anak saya yang nombor 2 tak cukup, pergi nyuruk dalam kereta. Masuk ke kereta dulu. Kenapa? Polis tu ramai kan tu Dia 1 dos saja. Baru cucuk 1 dos nak ikut dia pergi bagan lalang pai dah kepala otak dah jam. Bawa bagan lalang. Duduk dalam kereta. Polis dah pergi, keluar balik. Datang pula drone atas tu. Tu dia tu. Drone bagi tahu keluarkan emas sejahtera, ikut jarak, macam-macam lah tuan-tuan. Sejarah betul tuan-tuan. Bukan mudah sekarang hidup kita ni. Bukan mudah tuan sekalian, mudah. Patuh kita mematuhi arahan pemerintah walaupun ada yang tak nak ambil, biarlah. Dia. Baik. Itu mukadimah pasal vaksin ni. Alhamdulillah. Saya tak pasti masjid ni penuh tak penuh sembahyang Jumaat 350 tak tahu. Surau saya memang full house. 250 orang tu penuh surau sebab jarak 1 meter. Alhamdulillah. Penuh. Alhamdulillah. Kan? Bagus. Baik tuan-tuan sekalian. Kita ni tuan-tuan sekalian, kita ni bila kita beribadat, saya nak sebut pada pagi ni, saya ibadat, tuan-tuan ibadat, kita pun tak tahu berapa hitungan pahala yang kita buat, tak tahu. Kita akan tahu kita punya pahala bila kita berada di padang mahsyar saja. Allah Ta'ala akan timbang kilo kita punya amal ibadat semua. Akhirnya Allah Ta'ala akan buat keputusan. Keputusan ni paling kita takut. Apakah keputusan itu? Redha tak redha, itu je. Sebanyak mana kita beribadat, tauhid, tapi akhirnya Allah Ta'ala akan buat keputusan. Awak syurga, selamat kita. Awak neraka, Allah habis. Kemudian di padang mahsyar tuan sekalian ada 2 golongan, orang Islam yang masuk neraka, orang kafir yang masuk neraka. Siapa keduanya yang untung? Mestilah orang Islam yang masuk neraka. Sebab dia akan masuk syurga balik. Dia akan masuk syurga balik. Tapi lama orang kafir, dia paling malang masuk neraka selama-lamanya. Nak sebut tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan jaga, tuan-tuan buat ibadat, buat saja, buat je. Kawan saya ramai juga kena COVID tuan-tuan sekalian, cerita sekarang ni tak sihat-sihat dia, mongah ya tuan sekalian, teruk. Sampai sekarang tak sihat lagi. Naik tangga mongah dia tu. Tidur pun mongah sebab apa? Makan masa panjang. Paru-paru semua putih tuan sekalian. Saya tanya dah berapa persen ni sihat? 60% ustaz, tak larat ustaz, walaupun dah discharge tak larat lagi ustaz. Tuan-tuan. Semalam kawan saya tuan-tuan sekalian sihat, dah keluar semua ke, settle semua. Dia dah sihat tuan-tuan sekalian, tiba-tiba pagi semalam dia sesak nafas, terus meninggal. Tuan-tuan sekalian. Dia dah COVID, kemudian dia keluar sihat, alhamdulillah, settle macam kita lah, pergi makan, minum, pergi masjid, surau. Akhirnya tuan-tuan sekalian pagi semalam dia sesak nafas sekejap, dia meninggal. Umur 45 ke 44 umur meninggal. Tuan-tuan takut COVID tuan-tuan sekalian. Takut COVID tu sebab COVID tu kalau kena kat kita sesak nafas tu. Kan? Tu sebabnya sampaikan disyaratkan penceramah kena pakai mask tuan-tuan sekalian. Alah meh betul lah. Kena pakai ni. Kena tutup, nak cakap kena tutup, kita pun susah. Nak ceramah pun mana pakai mask. Itu syarat dia. Bila nak mula ceramah ni? Tak tahulah. Saya sampai pukul 7 ya. Pukul 7 tu syuruk. Syuruk tu naik matahari. Dah berhenti. Tak payah lama-lama tu kan. Sebab nak pergi cari roti canai. Dah makan dah tak ada kan. Makan mana ada sekarang tak boleh. Boleh pack food lah kan. Pack food pun tak ada. Balik. Semalam saya kuliah kat satu tempat tuan sekalian. Ustaz boleh tak tunggu sekejap? Kenapa? Saya ada buat teh tarik bujang.
Boleh tak tunggu sekejap, minum sekejap? Minumlah, ikut jarak. Dengan biskut lebar tu kan. Dah lama tak makan biskut lebar. Orang Bismillah panggil biskut lebar tau, yang pek sogi tu. Cream cracker. Dah lama tak makan, sedap pula dah. Hui, cicak dengan teh. Hai. Baik. Saya bagi tahu kepada Haji Hambali, dia tanya tajuk apa ustaz nak bawa. Bila bagi tajuk ni saya paling malang diri saya. Ni orang minta tajuk apa nak bagi, susah. Kan biasanya kita bagi tajuk umum tak mau. Okey, saya bagi tajuk lah. Tajuk ni saya ambil daripada dalam satu artikel. Siapakah yang rugi, siapakah yang pula yang orang yang untung. Kan, untung rugi. Siapa yang untung, siapa yang rugi? Macam orang berniaga takkan nak rugi, mesti nak untung. Kalau berniaga rugi saja itu bukan berniaga. Hari-hari sedekah, niaga tak nak untung sedekah ya. Terpulanglah. Padahal berniaga ni nak untung. Hari-hari tak nak untung, tak nak. Nak sedekah ya. Jangan nama berniaga, nama bersedekah. Jangan sebut berniaga, bersedekah. Baik, yang pertama, siapakah orang yang sibuk? Soalan dia. Orang yang paling sibuk adalah orang yang tidak mengambil berat akan waktu solatnya, seolah-olah orang ni mempunyai kerajaan seperti kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Sibuk mana kita ni? Macamlah kita ni Perdana Menteri, macamlah kita ni Menteri Besar, ataupun kita ni ketua kampung pun sibuk tuan sekalian. Nampak dia tu macam tak ada kerja. Ada kerja dia. Kojap-kojap bagi bakul, kojap-kojap bagi bakul sekarang. Kejap-kejap bagi bakul. Kejap-kejap macam-macam lah. Ketua kampung, belum lagi penghulu. Walaupun tugas dia menyain seborang, tugas dia tu. Sain dia tu jangan main-main tu. Budak-budak dah masuk universiti kena cari ketua kampung. Sain dia tu mahal. Tak ada panggil ustaz imam tu, tak ada tu sekalian. Ketua kampung, penghulu, JKK, kumpulan A, itu sain tu mahal tu. Nak cop saksi ke penjamin untuk sah tu, dia pop. Siapa sibuk ni? Sibuk orang yang tak jaga waktu. Tuan-tuan, kita ni bagi masalah jaga solat kita. Dalam Quran ada sebutkan dalam waktunya. Saya ada anak tuan-tuan lelaki tuan sekian, berbeza dengan anak perempuan. Anak perempuan ni solang sikit suruh semayang. Anak lelaki dia payah sikit. Anak perempuan sekali hontak kaki dia bangun. Sekali tak kaki je bangun dia. Tu perempuan sonang. Mudah-mudahan anak perempuan kita ni bila kahwin dengan suami dia pun sama perangai. Bila dah kahwin, ontak kaki suami, dia pun bangun sama. Itu kesan dia. Anak lelaki 5 boleh hontak kaki baru bangun. Ompek kali kotuk tak bangun. Dah kotuk duduk, terbaring balik. Subuh tu, lagi 10 minit nak habis ni. Bangun, jangan luar daripada time sembahyang subuh. Bangun, pergi ambil sembahyang. Kita kena berusaha keras supaya anak-anak kita tu sama-sama dengan kita masuk syurga. Bukan kita saja dah masuk syurga. Kita ni beranggap kita je dah masuk syurga. Anak-anak tu lantak kau lah. Tu kita ni silap. Kita dah masuk syurga bersama anak-anak kita, bersama isteri kita. Tu sebab tuan-tuan sekalian, bila dah masuk syurga, tiada lagi solat, tak ada dah. Tuan-tuan dah rehat sampai bila-bila. Tak ada lagi nak bayar zakat, tak ada lagi nak puasa, tak ada lagi nak berdakwah, tak ada dah. Tak ada lagi lah macam ni nak dengar ceramah-ceramah. Tuan-tuan akan bersenang lenang. Sebab atas muka bumi ni kita dah bersusah payah untuk agama. Tak apalah anak kita susah pun nak sembahyang, bapak usaha sungguh ni. Tak apalah, sebab nak bagi pahala ke ayah ni kan. Bagi ujian sikit. Aku uji kau, anak kau 3 sembahyang susah. Kau ni Allah uji bapak ni. Hari-hari qajut subuh. Tiba-tiba tidur waktu zuhur, asar dah nak dokek. Bapak qajut lagi. Tu dia, susah Bapak dapat pahala sebab suruh anak solat. Bapak pahala, tak apalah.
Sampai dia kahwin, duduk rumah kita balik dengan bini dia. Sampai dia sampai rumah kita, dia tak juga salat, kita terpaksa kotok bilik dia dengan bini dia sekali. Macam mak mertua saya sebelum-mula kahwin ni kan, tuan-tuan sekalian, malam pertama kan, tuan-tuan sekalian tahulah kan, bukan masalah tu. Mak mertua saya kojut, tung, bangun solat. Bang, abang ada kojut ni. Allah, mak kojut tu baru kahwin ni kat rumah mak mertua kan, tidur loti pun agak sebab malam potang tu basuh periuk, itu dondo dondo orang kahwin ni tahu dia basuh periuk, pak periuk tu tahu. Orang sekarang tak ada basuh periuk dah, tak ada. Kita ni tuan-tuan dia dondo basuh periuk dengan bini ponek tu, yang subuh kita tu tak larat, mak mertua pun kojut. Dia tak kojut kasar kan, dia ketuk, bangun sembahyang subuh, ketuk tap. Ingat saya lagi, tap. Siapa yang kojut ni? Malaikat ke? Mak mertua kojut tu. Lepas tu sebelum mak kojut, kita dah bangun dulu dah. Kita malu lah tuan sekalian kan, mak mertua kojut, kita dah rosak panjang. Kan dia kojut kan, ayah mertua dah tak ada, dah meninggal kan, ada mak mertua kan, dah umur macam saya dah 40-an pun macam tu juga, kojut je lagi tu. Maknanya sayang je mak kita pada kita kan. Sebab dia melahirkan kita daripada perut dia tau. Dia akan doa kan, sampai anak yang kena gantung sampai mati pun dia pergi jumpa hakim. Tuan Hakim, bagilah saya jumpa anak saya yang terakhir, walaupun dia memang ke tali gantung, minta yang terakhir Tuan Hakim. Tak boleh, kata Tuan Hakim. Tolonglah Tuan Hakim. Dalam video tu lah, kini dari luar kan, mak dengan anak dia lain tuan sekalian, berbanding ayah lah. Bila hakim kata tak boleh, anak tu menerpa mak dia, peluk mak dia menangis sebab ini kali terakhir. Mak memeluk anaknya sebelum anak ke tali gantung. Mak sampai situ tahap dia pergi ke dalam mahkamah tu, dia minta jumpa anak kali terakhir. Dia tahu anak dah salah betul. Tu amak kita dia ingat saja, makanan kegemaran Alung ialah masak lomak campur dengan potai yang dihiris kan, masak lomak potai campur ikan tenggiri. Ini anak pertama aku, mak kita kata anak sulung tu suka. Dia ingat tu, bila balik dia akan masak ini dia. Anak kedua minat dia ikan goreng garing-garing sambal. Anak kedua dia ingat tu, sebab dia tahu anak ada karakter makanan dia. Sampai besar bila balik je dia tahu. Oh, mak ingat. Ayah tak ingat. Ayah tu apa tak ingat, sebab ayah cek duit sampai botak kepala, sampai beruban teruk cek duit, hutang sana sini. Bukan anak tahu ayah kita ni apa tu cari duit, berhutang dengan kawan-kawan, berhutang dengan ceti-ceti dulu kan. Sampai sekarang sakit-sakit membosarkan kita. Maka tuan-tuan sekalian, jagalah solat, sebab kita ni bukan Nabi Sulaiman pegang kerajaan, tak ada. Gitu ni orang biasa je. Sama macam saya juga orang biasa je, tak ada apa pun. Duduk rumah tuan-tuan sekalian, bukan pergi mana, duduk rumah, mengajar kat rumah saja, bukan pergi mana pun PDPR dengan budak, duduk saja. Sampai kawan saya bagi tahu, Ustaz, sembahyang duha ni 2 rakaat tak cukup Ustaz, 8 rakaat. Dia kata, kawan saya nasihat saya tahu, jangan lagi sembahyang duha 2 rakaat, 8 dah, dia kata. Buatlah 8. Tuan-tuan nak buat 8 rakaat bukan senang kan. Baik, seterusnya soalan kedua, siapakah orang yang manis senyumannya? Ni payah nak buat ni. Orang yang mempunyai senyuman yang manis adalah orang yang ditimpa musibah, lalu dia akan kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sambil berkata, ya Tuhanku, aku redha dengan ketentuanmu ini, sambil mengukir senyuman. Payah ni. Kawan saya kena kanser tuan sekalian. Apa kanser? Lymphoma, tak apa nama pun tak tahulah. Tapi tuan sekalian, saya menganggap kawan saya ini memang tabah. Kanser tahap 4, kena kemo teruk. Dia kata kemo dia sakit
sampai botak-botak kepala, masuk wad banyak kali, umur macam saya, kerja bank Islam di Kuala Lumpur, senyum je kan, tunjuk ubek, ini ubek saya makan dalam Facebook, ini saya dia tunjuk jauh-jauh yang cucuk-cucuk dia tunjuk, doakan saya ya, dia kata dalam Facebook kan, maafkan saya, dia kata. Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi dia panjang umur sekarang, alhamdulillah. Saya call dia, namanya Zul Adha, saya buka call, saya message, macam mana dah, inilah dah banyak kali masuk wad dah, alhamdulillah lah, boleh lah, dia kata kan. Sebab saya bagi tahu dia, sepanjang kita baca Quran, saya ada seorang ulama bagi tahu tuan sekalian, dalam waktu PKP yang tahun lepas, dia kata apa tuan sekalian, tuan-tuan ambillah satu pedoman ni. Dia kata sebelum baca Quran, ni pedoman yang saya dapat lah. Pedoman ni juga saya bagi tahu mak saya. Saya balikkan, saya bagi tahu mak saya. Apa dia? Dia kata sebelum kita baca Quran, kita niatkan penawan Quran, pahala Quran kepada siapa? Kepada orang pertama yang patut kita niatkan, kepada datuk dan nenek belah ayah dan amak kita, kata ulama ni. Lepas tu barulah mak bapak kita, isteri kita, anak-anak, niatkan, aku nak baca Quran ni pagi ni, aku niatkan dulu kepada mereka ni. Last kali niatkan kepada kawan-kawan kau yang sakit, niatkan. Contoh sebut Zul Adha, dengan bacaan Quran aku ni, aku hadiahkan pahala ni pada kau. Sungguh sebut tuan-tuan kawan-kawan, ramai kawan sakit tuan-tuan sekalian, saya sebut semua. Minta maaf, saya sebut Ustaz Talib juga, minta maaf banyak. Saya sebut Ustaz Talib kan, teringat Ustaz Talib kat accident kan, itu teringat nak ziarah tak boleh. Saya sebut kat Zul ada, aku mesej kau ni, aku teringat kat kau, sebelum baca Quran aku sebut nama kau tau. Ya ke dia kata? Sebab apa? Ulama ada sebut supaya syifa Quran ni sampai kat engkau kan. Kenapa kena sebut atuk tu? Sebab atuk dan nenek orang dah lupa dah. Orang dah lupa atuk nenek, tak ingat dah. Kita ingat arwah yang terdekat yang mati, sedangkan atuk belah bapak kita siapa tuan-tuan nama dia? Kita tak tahu siapa nama kan. Saya tanya mak saya, mak tahu tak atuk emak? Atuk mak tahu. Bini atuk emak tak ingat. Kenapa pula? Bini 3 boleh. La ilaha illallah. Tak ingat tak mana satu bini dia. Belah atuk ingat, belah emak dia, atuk dia mak saya ingat. Macam saya juga, saya ada atuk, saya ingat atuk saya. Atuk belah ayah saya, atuk belah mak saya, dua-dua dah tak ada. Kita sebut nama dia, Salam bin Yunus, Zainab binti Haji Arif, Osman bin Soleh, Maryam binti Lahu. Kita niatkan pahala Quran itu ataupun syifa Quran kepada mereka. Rupa-rupa kata ulama ni, kehebatan Quran yang tidak dijangka, yang main-main tuan-tuan sekalian, masya-Allah hebat. Orang yang sakit-sakit ni Allah Ta'ala akan bantu. Bila kita yakin dengan Quran, Allah sembuhkan. Sebelum baca kita sebut nama dia. Dan jangan lupa sebut nama sendiri pula. Jangan lupa. Akhirnya terlupa sebut sendiri. Aku hadiahkan Quran ni juga kepada aku sendiri. Jangan lupa. Pahala tu untuk kita juga, dia kata. Quran syifa tu. Mana-mana kawan-kawan saya yang sakit-sakit tu, yang masuk mesin sakit COVID ke apa ke, kanser, nama tu tersenarai dalam list tu, sebutlah, bagilah jelas, sebut nama seorang-seorang tu. Yang dalam Facebook sakit, sebut nama dan umumkan mana-mana kawan-kawan yang sakit, ya Allah, kau sembuhkan ya Allah dengan asbab Quran yang kita baca ni. Bacalah Quran. Masya-Allah. Baca Quran, jangan main baca saja, kita niatlah tuan-tuan sekalian ya. Baik, habis. Jadi tuan-tuan sekalian, kita mengukir senyuman, macam kawan saya senyum saja, walaupun sakit senyum saja. Dia memang tabah tuan-tuan sekalian ya. Alhamdulillah. Baik, yang ketiga,
Lagi 10 minit ya. Boleh ke? Siapakah orang yang kaya? Orang yang kaya adalah orang yang bersyukur dengan apa yang ada dan tidak lupa akan kenikmatan dunia yang sementara ini. Orang kaya apa? Orang kaya ni suka bersyukur. Alhamdulillah dapat makan, syukur. Alhamdulillah dapat infak. Alhamdulillah tuan-tuan sekalian. Baru-baru ni saya dengar seorang ulama. Kita ada rumah masa PKP ni free banyak tuan-tuan sekalian kan. Memang free banyak, tak buat apa tuan-tuan sekalian. Kita buka lah kadang-kadang dalam Instagram ni banyak apa tu ulama-ulama kita bagi ceramah, orang ulang-ulang. Kadang saya tengok kan, ada seorang ulama sebab apa ya? Dia kata apa? Dia kata tangan kita ni milik Allah. Milik Allah, dia kata. Dia tunjuk milik Allah ya. Bila contohlah saya pegang handset ni, hakikatnya Allah Ta'ala izinkan saya pegang handset ni. Hakikatnya memang tangan ni tangan saya, hakikatnya milik Allah tangan ni. Allah bagi pinjam sini sampai sini, boleh gerak ni, seni ni boleh gerak ni. Maknanya hakikatnya dia sebut kita boleh pegang ni Allah izinkan. Ni tuan-tuan duduk ni, hakikatnya Allah izinkan duduk guna punggung yang boleh duduk. Gitu. Hakikatnya Allah punya, Allah milik Allah semua. Maka bila sebut milik Allah, Allah Ta'ala boleh ambil, boleh kekalkan. Bila ambil, maknanya saya tak dapat nak pegang dah, tak boleh nak ambil dah, borek je. Minggu lepas saya punya tangan ni tiba-tiba dia jadi sakit tu maksudnya. Sakit, tak tahu kenapa lah kan. Baru okey sikit. Ini milik Allah. Jadi bila sebut milik Allah, syukurlah tuan-tuan sekalian. Macam budak bawa food panda tuan-tuan sekalian, orang ragut cedera teruk kena potong tangan terus kan. Yang dalam Instagram saya tengok lah, ada ustaz tu pergi ziarah bagi sumbangan, dia bawa food panda ni tuan-tuan sekalian, kena ragut dengan perompak mana tak, sampai tangan sebelah kena potong tuan-tuan sekalian, mana tak nangis tuan-tuan sekalian. Milik Allah, milik Allah, bagi dia bawa food panda tu rezeki dia, milik Allah ni. Akhirnya Allah ambil milik dia, potong tangan tak ada, tinggal satu tangan ni. Budak tu, budak perempuan bawa food panda. Bahaya tuan-tuan sekalian, food panda ni bukanlah bahaya bona, maknanya risiko tu orang nak ragut budak ni. Terlantarlah budak tu tuan-tuan sekalian, tangan sebelah dah tak ada tuan-tuan, bayangkanlah. Maknanya ini milik Allah, kaki milik Allah tuan-tuan sekalian, boleh bergerak. Macam kat surau saya tuan-tuan sekalian, kebanyakan orang-orang yang 60 ke atas tak boleh semayang berdiri dah, semua tak kursi. Tak kursi. Teman ustaz, ya saya tak bawa sejadah. Tak apa, saya tak kursi, tak apa. Lutut tak boleh ustaz, tak boleh dah, tak boleh lipik dah. Artinya apa? Milik Allah lah, milik Allah. Lepas sembahyang asar 3 hari lepas, sebelah tu ada jemaah surau saya lah. Saya tanya dia muda, umur 42. Lutut okey tak? Lutut belaki saya ustaz, saya doktor dah operate sebab saya main bola, meletup kaki saya, lutut jadi ACL ni artinya lutut tu problem. 2 kali buat, susah nak semayang ya. Milik Allah kan, Allah ambil balik. Lutut kanan pula yang sihat, apabila hari-hari guna lutut kanan, hari lutut kanan pula jam, dia kata kan, hilang sebahagian karakter lutut kanan tu, hilang sebahagiannya. Lutut tu dia kata dah habis semua grease, apa semua tu dah habis, kata doktor. Dua-dua sakit, dia kata. Jemaah surau saya, muda lagi, umur 42, tinggi. Sebab main bola, bukan main bola dengan orang, main bola seorang-seorang. Main bola seorang-seorang, tuan-tuan sekalian, akhirnya lutut kiri dia jam. Macam anak saya, ACL juga, main bola,
Wakil sekolah, sepak, melotok kaki, pop, melotok lutut tu. Langsung pergi fisio. Ini main dengan kawan-kawan. Dia tak, ustaz, saya seorang-seorang, ustaz. Seorang-seorang timbang bola. Bayangkanlah. Umur 42. Tengok tuan-tuan sekalian. Milik Allah kan? Semayang. Nak turun payah. Nak bangun payah. Lutut. Jangan bayangkan. Maknanya apa tuan-tuan sekalian? Milik Allah. Allah Ta'ala boleh ambil sekejap atau bagi balik. Artinya lutut tu Allah ambil sekejap, dia bagi balik sihat, alright. Ataupun Allah ambil taui, langsung lutut tu tak boleh guna sampai akhir hayat. Ada juga. Maka bersyukurlah tuan-tuan apa yang ada kepada diri tuan-tuan. Boleh ya? Siapakah orang yang miskin? Orang yang miskin adalah orang yang tidak puas dengan nikmat yang ada. Tak puas. Sentiasa menumpukkan harta ataupun menimbang ataupun dia mengumpulkan harta. Saya jumpa seorang ustaz. Bila nak orang panggil ustaz kan, apalah. Dia kata, kita zaman sekarang ni, kita ni baik, bagus. Kita nak tinggalkan harta bagi anak. Bagus. Kadang-kadang ingat kita tak mampu nak meninggalkan harta untuk anak. Tak payah fikir benar, dia kata. Kita fikir macam mana lah aku mati besok, anak aku macam mana lah. Apa dia kata? Biarlah anak kita tu cari harta dia sendiri. Kita tak mampu nak sediakan harta untuk dia. Betul-betul lumuh ayah ni nak mati ni tuan-tuan, supaya dalam bank tu anak nombor 1, 2, 3 tu ada untuk dia. Kalau boleh nak belikan rumah seorang satu, mana kita mampu, kata ustaz ni. Kita nak anak kita ni bila kita mati dia tu dalam keadaan yang ada harta. Mana mampu kita. Dia kata kita mati-matilah. Biarlah yang tinggal tu cari sendiri, kata ustaz ni. Betul juga tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan mampu kau nak belikan anak rumah seorang satu? Kecuali lah duit tuan-tuan dalam bank ada 5 juta. Rumah, satu rumah 400,000. Anak ada ompek, darab ompek ada 1.6 juta. Bereslah kalau ada dalam bank 5 juta. Semalam saya kira pencen saya tahu dengan saya punya pampasan bila saya pencen. Sajalah buka JPA saja sebab rasa macam nak berhenti lah, dah tak nak kerja, konon-konon ni lah buka lah JPA. Key in apa tu umur pencen bila? Key in tu sekalian pop. Bila dah key in tu sekalian, pencen saya nanti bila saya umur 55 lah, pencen 6,000 saja. Bukan banyak pun. Berapa pasal saya dapat atas kiraan automatik tu? 270,000 saja. Nak beli rumah pun tak mampu. Tak boleh. Saya kata. Duit cuti rehat bila saya kira-kira dapat 60,000. Duit cuti rehat pun 60,000. Itu saya kira bila saya nak pencen. Artinya apa tuan-tuan sekalian? Mana mampu kita nak menyediakan untuk anak yang tinggal. Kecuali sekarang ni namanya hibah. Hibah ni artinya kita masuk hibah bayar bulan-bulan. Bila kita mati, bini kita dapat duit tu. Bini kita dapat duit tu. Sekarang ni orang semua suruh masuk hibah. Hibah, tolak RM76, RM50. Kalau ustaz mati, isteri ustaz akan dapat 200,000. Oh ya ke? Aku dapat tak? Ustaz tak dapat apa-apa. Ustaz potong je. Oh boy. Kita potong je. Isteri dapat. Suruh isteri buat ibah untuk suami. Boleh tak? Tak payahlah. Nanti abang kahwin lain. Macam mana? Tak adalah. Isteri tak buat, kita buat. Kan? Potonglah setiap bulan tuan sekalian. Sekarang ni omeh pula. Kawan-kawan paksa suruh simpan omeh. Macam manalah aku tak nak simpan omeh, disuruh simpan omeh pula. Kadang-kadang masuk tadi, ustaz masuklah omeh, simpanlah omeh. Ya Allah, macam manalah kita tak nak. Selagi tak masuk omeh tu, ada orang masuk mesej tu, masuklah ustaz, masuklah. Aduh, simpan omeh apa tu? Apa bono dah.
Selagi tak masuk ibah tuan sekalian, selagi tu dah masuk masjid. Masuklah ustaz ibah ni, bayar bulan-bulan. Ya Allah. Masuklah. Dah masuk baru senyap. Senang. Gitu ni kadang-kadang bukan tak sangat pun. Yang terakhir tuan sekalian, siapakah orang yang paling cantik? Ni best. Kan? Sekarang ni orang cantik ke tak cantik ke tak kira. Budak umur 22 tahun kahwin dengan isteri dia, umur dia 69 tahun. Selamba ya. Lihat. Macam mak dia bayar. Budak tu umur 22 kahwin dengan isteri dia umur 69 ni kat Malaysia ni. Tu tak terbayang saya tuan-tuan. Bukan 69, 59. Cantik yo 59 tu, saya tengok gambar tu. Cantik tak? Cantik lah kan. Tapi yang 22 tu macam anak dia lah. Dah jodoh dia. Masa kahwin memang cantik tu saya. Lepas kahwin tu tak cantik bona sebenarnya saya nampak. Masa kahwin tu memang cantik, make up daripada muka hitam jadi putih. Cantik. Lepas habis make up, basuh piuk, siapa mana pengantin ni dah kurang cantik dah lah. Kan? Baik, siapakah yang paling miskin? Yang paling cantik? Orang yang paling cantik adalah orang yang mempunyai akhlak yang baik. Tuan-tuan, yang last tu tentang akhlak baik ya. Akhlak baik ni bukan akhlak baik dengan kawan-kawan saja tau. Akhlak baik ni baik dengan isteri, itu yang terbaik. Kan? Yang ada isteri buat baik dengan dia. Rupa-rupanya kan bila kita tengok suami yang buat baik pada isterinya, dia punya rezeki dia melimpah-limpah. Aduh ya rezeki. Kan? Buat baik tuan sekalian. Bertanya khabar, bagi salam, jangan bergurau melampau-lampau. Tak boleh kita gurau melampau-lampau kan. Kalau pergi masjid tengok orang yang berumur, pakcik-pakcik kita, jangan gurau teruk-teruk warna, terasa hati tuan sekalian. Jaga akhlak. Okey, jangan buka aib orang. Kan? Saya jarang tengok nelayan buka aib nelayan, jarang saya tengok. Kan sekarang ni suka buka aib. Kan? Pantang tak sampai 5 saat send aib kawan sendiri. Kawan kita aibkan kawan kita, walaupun kita tahu dia salah tak salah, tak boleh kita aibkan. Contoh, tuan-tuan jangan aibkan jiran, jangan aibkan adik-beradik, jangan aibkan imam. Tahu imam tu memang tak betul, jangan aibkan. Jangan aibkan Bilal, jangan aibkan pengurusi ke, jangan aibkan sesiapa, jangan aib ni tuan-tuan dosa besar tuan sekalian. Sekarang ni semua nak aibkan orang ya. Ni maksud dalamnya aib kan, kita buka keburukan seseorang dalam media sosial dan ia akan tersebar ke seluruh dunia. Jadi tuan-tuan sekalian, itu akhlak yang paling buruk yang patut kita hindarkan. Wallahu a'lam tuan sekalian. Mudah-mudahan kita pagi ni dapat manfaat untung dan ruginya insya-Allah. Jadi ada kesempatan kita akan jumpa pada di siri-siri yang akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.